Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairil Izzuan bin Ghazali akan membentangkan laporan yang bertajuk Kegiatan Rasuah yang melibatkan penjawat awam di Malaysia. Pengenalan. Penjawat awam merupakan individu yang selalu terlibat dengan masalah yang melibatkan etika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Antara masalah dan isu yang timbul melibatkan penjawat awam paling utama adalah masalah rasuah. Rasuah atau dalam bahasa Inggerisnya adalah corruption. Ini merupakan berasal dari perkataan Latin iaitu corrumpere yang bermaksud memusnahkan atau merosakkan. Rasuah dalam erti kata lain merujuk kepada perbuatan memberi suap pam. Suap pam ini adalah satu perbuatan memberi atau menerima ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti wang tunai, hadiah, tawaran diskaun, undi, perkhidmatan dan jawatan. Perbuatan rasuah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan etika bagi seorang penjawat awam. Menurut berita harian online 2019, penjawat awam merupakan golongan yang sangat berisiko tinggi terlibat dengan rasuah. Penjawat awam yang sering terlibat dengan rasuah ini selalunya yang terlibat dengan tugas pelaksanaan membuat keputusan dan perolehan bagi pihak kerajaan. Dan penjawat awam yang sering terlibat ini terdiri daripada agensi kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastan Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Slide seterusnya, analisis isu. Jadual yang dipaparkan menunjukkan jumlah kes rasuah yang melibatkan penjawat awam bagi tempoh 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, seramai 466 orang individu berjaya ditahan. Pada tahun 2017, seramai 409 orang telah ditangkap. Manakala pada tahun 2018 pula seramai 418 orang individu ditangkap. Kemudian pada tahun 2019, seramai 525 orang penjawat awam telah ditangkap, merupakan jumlah paling tinggi antara dalam tempoh 5 tahun tersebut. Dan pada tahun 2020, seramai 467 orang yang berjaya ditangkap. Penjawat awam yang ditangkap melibatkan pelbagai bidang pengurusan dalam sesebuah organisasi dan institusi badan kerajaan. Seterusnya adalah faktor berlakunya rasuah. Faktor ini terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Yang pertama, faktor dalaman ini merujuk kepada individu itu sendiri yang mana terbahagi kepada beberapa sebab. Pertama, sikap mengabarkan nilai dan tuntutan agama. Kurangnya penghayatan terhadap nilai agama akan menyebabkan seseorang itu tidak peduli sama ada perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk. Kerana kejahilan dan ketidakfahaman terhadap konsep pahala dan dosa akan menyebabkan masalah gejolak sosial ini akan terus berlaku. Seterusnya, faktor sikap ingin kehidupan mewah. Keinginan terhadap kehidupan mewah ini terikut-ikut dengan trend dan gaya hidup zaman sekarang seperti memakai pakaian dan barangan mewah yang melebihi kemampuan sendiri. Hal ini telah mendorong kepada berlakunya gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam. Faktor seterusnya adalah faktor pangkat dan kuasa. Mereka yang mempunyai pangkat dan kuasa dalam organisasi agensi kerajaan memudahkan mereka melakukan apa sahaja kerana tidak ada orang yang dapat menghalang. Hal ini akan menjadikan seseorang itu tamak tanpa menghiraukan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Slide seterusnya adalah faktor luaran. Faktor luaran yang pertama adalah pengaruh keluarga. Rasuah cenderung berlaku disebabkan ingin membantu ahli keluarga dalam pelbagai situasi seperti mendapatkan tender projek, membebaskan ahli keluarga daripada disama atau ditangkap dan sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan berlaku ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Faktor seterusnya adalah faktor sosial dan budaya di tempat kerja. Sosial dan budaya di tempat kerja ini merujuk kepada tingkah laku yang melibatkan rakan sekerja di mana pemberian hadiah hanya dianggap sebagai sagu hati dan tidak dianggap perbuatan rasuah. Perbuatan ini telah melanggar nilai etika dan integriti di tempat kerja sebagai seorang penjawat awam. Di samping itu, prosedur kerja antara faktor berlakunya rasuah. Prosedur tidak teratur dan sistematik seperti amalan birokrasi menyebabkan ramai pelanggan yang ingin memberi sogokan atau suapan untuk mempercepatkan urusan mereka. Faktor terakhir adalah faktor kepesatan pembangunan dan modernisasi. Proses pembangunan dan modernisasi yang berlaku menghasilkan banyak projek yang hendak dijalankan.
secara tidak langsung mewujudkan persaingan mendapatkan tender projek antara kontraktor. Ada pihak menggunakan jalan pintas dengan memberi suapan bagi memenangi hati pegawai yang membuat keputusan dan pengurusan untuk mendapatkan tender tersebut. Slide seterusnya adalah kesan perbuatan rasuah. Kesan yang pertama adalah kepada institusi dan organisasi kerajaan yang mereka bekerja. Perbuatan yang tidak bermoral dilakukan oleh penjawat awam akan merosakkan dan mencemarkan imej dan nama baik institusi itu sendiri. Ini kerana setiap penjawat awam bertugas akan membawa nama baik dan imej institusi tersebut. Setiap tingkah laku mereka akan melambangkan kredibiliti sesebuah institusi sektor awam. Kesan seterusnya memberi kesan kepada pelaburan dalam negara. Hal ini disebabkan ketidakpercayaan pelabur terhadap pengurusan dalam menguruskan kos pentadbiran serta urus niaga secara tidak langsung akan membantukan pembangunan dalam negara. Selain itu, kesan perbuatan rasuah ini adalah memberi kesan terhadap hasil dan perbelanjaan pihak kerajaan. Kerajaan terpaksa memperuntukkan perbelanjaan yang lebih kepada usaha mengatasi masalah rasuah berbanding bidang lain. Pada pandangan kerajaan, perbelanjaan bagi mengatasi masalah rasuah sangat penting kerana impaknya sangat teruk kepada negara. Kesan yang terakhir adalah dapat mengganggu gugat kestabilan politik dalam negara. Individu yang bertindak melampaui batas sanggup berbuat apa sahaja demi kepentingan dan kesenangan diri tanpa menghiraukan nasib dan keselamatan negara. Mereka yang sanggup bertindak mendedahkan dan menyebarkan tentang maklumat sulit dalam negara kepada anak sejahat akan mengancam keselamatan negara. Slide seterusnya adalah cadangan. Apa yang akan dibincangkan adalah langkah mengatasi masalah rasuah. Langkah pertama adalah mempertingkatkan nilai moral, etika dan berintegriti dalam diri seseorang penjawat awam. Nilai etika dan integriti yang tinggi membolehkan seseorang itu melawan godaan untuk melakukan rasuah. Secara tidak langsung membolehkan setiap penjawat awam menjaga nama baik dan imej agensi awam. Langkah kedua adalah mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran anti rasuah dapat meningkatkan tahap kesedaran penjawat awam tentang bahaya dan akibat jika terlibat dengan rasuah. Kempen ini juga bukan sahaja meningkatkan kesedaran, malah turut menyampaikan maklumat dan informasi berkenaan rasuah. Langkah yang terakhir adalah meningkatkan lagi penguatkuasaan yang lebih tegas. Dengan menambah baik atas sedia ada dengan mengenakan hukuman yang lebih berat seperti hukuman sebab kepada pesalah. Hukuman sedia ada seperti denda dan penjara tidak memadai. Dengan adanya hukuman sebab ini dapat menimbulkan rasa takut dalam kalangan penjawat awam supaya tidak terlibat dengan rasuah. Seterusnya, kesimpulan. Kegiatan rasuah melibatkan penjawat awam bukan suatu perkara yang boleh dipandang remeh. Kerana perbuatan rasuah dalam kalangan penjawat awam memberi kesan dan ancaman yang besar kepada negara. Statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menunjukkan penglibatan penjawat awam dalam rasuah amat membimbangkan. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat penting dalam menangani masalah ini kerana setiap pihak memainkan peranannya yang tersendiri. Maka dengan itu sama-sama kita bantras gejala rasuah daripada terus berleluasa.